Hati yang dijumpai semula di Kuala Lumpur. Matthew Jones, seorang warga Amerika berusia 42 tahun yang selalu menyangka bahawa dilahirkan di Amerika Syarikat adalah jaminan kesihatan yang kukuh, berdiri kaku di dalam bilik pemeriksaan kardiologi. Diagnosis injap jantung bocor yang baru diketahuinya diikuti dengan sebut harga pembedahan yang mencecah 140,000 USD, lebih setengah juta ringgit tanpa sebarang perlindungan insurans. Dia terduduk di kerusi belakang sebuah bas, tangannya menggenggam erat bil perubatan itu. Tiada lagi air mata yang mampu mengalir. Ini bukan lagi rawatan, ini adalah hukuman bagi mereka yang tidak berharta, bisik hati Matthew. 3 hari kemudian, dia mula menolak ubat-ubatannya dan tidak lagi hadir ke janji temu doktor. Tubuhnya mula menunjukkan tanda-tanda kepayahan. Nafasnya menjadi pendek dan jantungnya berdebar kencang walaupun hanya menaiki 2 anak tangga. Matthew menjadi seorang yang pendiam dan murung. Ibunya mula perasan perubahan itu, tetapi setiap kali ditanya, "Apa kata doktor?" dia hanya mampu memberikan senyuman hambar. Pada suatu malam, ketika sedang menatal skrin telefon bimbitnya menonton video kucing untuk mengalihkan kebimbangan, sebuah video muncul di suapan YouTube-nya. Warga asing jalani pembedahan besar dengan kos hanya 5% berbanding di Amerika. Dia hampir sahaja mengabaikannya, tetapi teragak-agak lalu menekan butang main. Video itu memaparkan seorang lelaki Inggris yang dengan cerianya menceritakan pengalamannya menerima rawatan di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Dia turut memuji perkhidmatan yang dirasakannya bukan seperti di hospital, tetapi lebih kepada sebuah resort 5 bintang. "Saya tak percaya," kata lelaki itu dalam klip tersebut. "Pembedahan jantung saya selesai, saya pulih dengan cepat dan bilnya tak sampai $10,000 pun." Matthew tertawa sinis. "Macam mana mungkin? Mesti mereka ini dibayar untuk buat ulasan," fikirnya. Namun, malam itu, dia tidak dapat melelapkan mata. Dia mula mencari hospital in Malaysia di Google dan menemui sesuatu yang membuatkan matanya terbeliak. Harga yang dipaparkan di laman web hospital-hospital di Malaysia terlalu rendah sehingga tidak masuk akal bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan sistem kesihatan Amerika. Kos sesetengah jenis pembedahan jantung bermula serendah $7,000. Charge watt harian pula setara dengan harga sebuah asrama bajet di Los Angeles dan senarai doktor pakar mereka dipenuhi dengan graduan dari Amerika, United Kingdom, dan Jerman. Dengan perlahan, dia menaip Best Cardiac Hospital in Kuala Lumpur dan masuk ke laman web sebuah hospital swasta terkemuka. Laman web itu mempunyai menu dalam bahasa Inggris dan fungsi sembang langsung yang responsif. Apa yang lebih mengejutkan? Dia menerima balasan email dalam masa 30 menit yang berbunyi, "Anda dialu-alukan di sini, Encik Jones. Biar kami jaga jantung dan harapan Anda." Matthew membaca ayat itu berulang kali. Jantungnya berdegup kencang bukan kerana penyakitnya, tetapi kerana satu perasaan harapan yang sudah lama tidak dirasainya. Dia mula memikirkan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam fikirannya sebelum ini. Namun, dia masih belum sedar bahawa keputusannya untuk terbang ke Malaysia 2 minggu kemudian akan mengubah persepsinya tentang dunia perubatan untuk selama-lamanya. Matthew tidak pernah menyangka bahawa pada usia 42 tahun, dia terpaksa mencari sebuah negara di seberang dunia semata-mata untuk terus hidup. Nama Malaysia tidak pernah ada dalam senarai impiannya. Ia bukan negara Eropah, malah bukan destinasi yang biasanya dilihat oleh warga Amerika sebagai pilihan untuk rawatan perubatan. Tetapi pada malam itu, dia menaip perkataan itu berulang kali. Hospital Malaysia, pembedahan jantung. Adakah Malaysia selamat? Hasil carian itu membuatnya terdiam selama hampir 10 menit. Ulasan daripada orang yang tidak dikenali dari seluruh dunia England, Kanada, Australia, dan juga rakan senegaranya dari Amerika menceritakan kisah yang hampir sama. Hospital yang bersih, doktor yang fasih berbahasa Inggris, kos rawatan yang telus tanpa charge tersembunyi. Mesti ada sesuatu yang tak kena, bisiknya sendirian. Di Amerika, dia pernah menunggu hampir 4 bulan untuk berjumpa dokter pakar dan sering kali panggilannya dipindahkan dari satu ejen insurans ke ejen yang lain. Dia pernah melihat pesakit menangis di bilik, menunggu kerana mengetahui bahawa rawatan yang bakal diterima akan meninggalkan mereka dengan hutang yang besar.
Sebaliknya, laman web hospital di Malaysia memaparkan pakej pembedahan dengan harga yang jelas dan menyediakan alamat email khas untuk pesakit antarabangsa. Matthew mula berasa keliru. Dia membuka YouTube dan menonton video seorang wanita dari Texas yang sebaya dengannya. Wanita itu bercerita bagaimana dia membatalkan rawatan kansernya di Amerika dan terbang ke Malaysia. Di sana, saya tidak berasa seperti seorang pesakit yang menunggu ajal, tetapi seperti seseorang yang dibantu untuk terus hidup. Ayat itu membuatkan Matthew terdiam lama. Dia teringat bagaimana dokter di LA bercakap dengannya seolah-olah sedang membaca senarai tugas, tiada kata-kata semangat, tiada soalan. Adakah anda okey? Hanya angka dan tarikh akhir pembayaran. Malam berikutnya, Matthew memberanikan diri untuk menceritakan hal ini kepada ibunya. Wanita berusia 68 tahun itu mendengar dengan teliti sebelum berkata perlahan, "Kamu nak pergi ke negara yang ibu tak pernah dengar namanya untuk selamatkan nyawa kamu?" Matthew mengangguk, walaupun dia sendiri belum yakin sepenuhnya. Ibunya tidak menghalang, sebaliknya, dia bangun dan mengambil sebuah kotak berisi dokumen-dokumen lama milik arwah ayahnya yang meninggal dunia akibat penyakit jantung 10 tahun lalu. Ayahnya pernah menangguhkan rawatan kerana tidak mahu membebankan keluarga dari segi kewangan. Matthew serta-merta faham. Ketakutan yang sama kini menghantuinya. Malam itu, dia menghantar satu lagi email ke sebuah hospital lain di Malaysia, melampirkan semua laporan perubatannya berserta satu soalan ringkas. Adakah ini mungkin untuk seseorang seperti saya? Balasannya tiba lebih cepat daripada yang dijangka. Ia bukan pesanan yang panjang atau dalam bahasa rasmi, tetapi sebaris ayat yang membuatnya terpaksa membacanya berulang kali. Ya, dan anda tidak perlu melaluinya seorang diri. Matthew meletakkan telefonnya. Jantungnya berdegup begitu kencang sehingga dia terpaksa memejamkan mata. Dia tidak kenal negara bernama Malaysia, tidak tahu budayanya, dan tidak pasti sama ada doktornya benar-benar handal. Tetapi, buat pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia tidak lagi mencari kos rawatan, sebaliknya dia mencari peluang untuk terus hidup. Dan dalam beberapa hari akan datang, keputusan yang kelihatan gila ini akan membawanya kepada beberapa angka yang akan membuatnya berkata dengan kuat, ini mesti satu kesilapan. Apabila email kedua dari hospital di Malaysia tiba, Matthew membukanya dengan debaran di dada. Dia menjangkakan jawapan yang samar-samar atau sekadar maklumat awal. Tetapi apa yang diterimanya adalah lampiran sebut harga terperinci, pelan rawatan yang lengkap, jadual pemulihan pasca pembedahan hari demi hari, dan satu angka yang membuatnya merasakan seperti tersalah baca. Kos pembedahan injap jantung bocor di sebuah hospital bertaraf antarabangsa di Malaysia, 8 tahun $500. Ini termasuk penginapan di bilik persendirian, 3 hidangan sehari, penjagaan jururawat 24 jam, dan semua bekalan perubatan utama. Matthew merenung angka di skrin, menggosok matanya, mengezoom masuk, memuat turun fail itu ke komputer ribanya, dan membacanya sekali lagi di telefon. Angka itu tidak berubah. Jumlah penuhnya lebih murah daripada kos satu malam di unit rawatan rapi, ICU, di sebuah hospital di LA. Mesti ada kesilapan taip, fikirnya. Atau mungkin ini hanya kos untuk sebahagian prosedur, bukan semuanya. Atau mungkin teknologi di sana sudah ketinggalan zaman. Pelbagai persoalan bermain di fikirannya. Tiba-tiba, matanya tertumpu pada satu ayat kecil di bawah sebut harga itu. Semua prosedur dikendalikan oleh pakar kardiologi bertauliah lembaga Amerika. Teknologi perubatan setara dengan hospital-hospital bertauliah JCI di seluruh dunia. Jantungnya berdegup kencang sekali lagi. Di Amerika, mendapat rawatan daripada doktor yang diiktiraf oleh lembaga perubatan A.S. adalah jaminan kualiti tertinggi. Tetapi ini adalah doktor di Malaysia yang memegang standard yang sama. Bagaimana ini mungkin? Dia teringat kembali bagaimana dia pernah melihat jururawat di LA. Tergesa-gesa menamatkan tugas kerana waktu shiftnya sudah tamat dan membandingkannya dengan imej jururawat di Malaysia. Dalam klip video yang membantu pesakit warga asing bangun ke bilik air tanpa sebarang charge tambahan. Perbezaannya amat ketara bukan sahaja sistemnya, tetapi sikapnya. Matthew mula membuat kajian yang lebih mendalam. Dia mendapati bahawa Malaysia mempunyai lebih 60 hospital bertaraf antarabangsa
dan merupakan salah satu daripada 10 negara teratas di dunia untuk pelancongan perubatan. Malaysia adalah sebuah hub perubatan. Dia menaip frasa itu ke dalam Google. Artikel daripada Forbes dan Bloomberg muncul dengan tajuk utama seperti penjagaan kesihatan bertaraf dunia yang mampu milik dan berpusatkan pesakit. Dia terdiam selama hampir setengah jam. Kemudian, dia berjalan ke arah sebuah kotak kayu kecil di bawah katilnya dan mengeluarkan buku nota lama milik ayahnya. Di muka depan buku itu tertulis, jika kos rawatan lebih mahal daripada nilai sebuah nyawa, apalagi yang tinggal pada kita. Matthew memejamkan matanya, air mata mula bergenang tanpa disedari. Dia tidak lagi takut akan pembedahan itu. Sebaliknya, dia takut jika dia tidak mencuba jalan baru ini, dia mungkin tidak akan berpeluang untuk bernafas lega lagi. Dia membuka komputer ribanya, melihat jadual penerbangan, dan selepas teragak-agak untuk beberapa saat, dia menempah tiket. Namun, Matthew masih tidak tahu bahawa lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang bakal dijejakinya beberapa hari lagi akan mengubah seluruh kepercayaannya tentang hospital dan nilai kemanusiaan untuk selama-lamanya. Kau betul-betul nak ke Malaysia untuk pembedahan? Tanya rakan sekerjanya yang terakhir berani diberitahunya dengan riak muka tidak percaya. Matthew tidak marah, kerana beberapa minggu lalu, dia juga mungkin akan menanyakan soalan yang sama. Tetapi kini, jawapan di hatinya lebih jelas berbanding apa-apapun dalam hidupnya. Ya, jika aku terpaksa memilih antara mati perlahan-lahan di sini atau mendapat peluang untuk hidup di tempat di mana orang menjaga sesama manusia dengan hati, aku akan cuba. Pada hari penerbangan, Matthew hanya membawa sebuah beg galas. Beberapa helai pakaian dilipat kemas di sebelah ubat-ubatan. Sebuah buku nipis yang pernah dibacanya bersama arwah ayahnya diselitkan bersama, seolah-olah satu janji yang tidak terucap. Tiada saudara mara menunggunya di Malaysia, tiada kawan, malah tiada sepatah pun perkataan bahasa Melayu dalam perbendaharaan, katanya. Apa yang dia ada hanyalah harapan. Ketika pesawat itu bergerak di landasan di LA, bunyi enjin menenggelamkan suara-suara di kepalanya. Bayangan ibunya yang melambai selamat tinggal masih terlekat di matanya. Adakah semuanya akan baik-baik saja? Dia tidak dapat menjawabnya, tetapi dia tahu dia mesti cuba. Di dalam pesawat, Matthew menatau maklumat tentang Malaysia di telefonnya. Seorang penulis blog, yang juga merupakan pesakit antarabangsa, menulis, "Jika anda fikir negara maju adalah negara yang mempunyai hati, cubalah datang ke sini untuk mendapatkan rawatan." Dia tersenyum kecil, walaupun hatinya masih penuh dengan kebimbangan. 17 jam kemudian, Matthew melangkah keluar dari pesawat di Clear. Cahaya matahari tropika yang terik menyambutnya tanpa belas kasihan. Tetapi perkara pertama yang membuatnya terpegun bukanlah cuaca atau pengumuman di lapangan terbang, tetapi sebuah papan tanda alu-aluan dari hospital yang dihubunginya. "Encik Jones, selamat datang ke Malaysia. Kami telah menantikan anda." Dua orang kaki tangan beruniform dari Jabatan Pesakit Antarabangsa berdiri sambil memegang papan tanda itu dengan senyuman ikhlas, senyuman yang sudah lama tidak dilihatnya dalam sistem kesihatan di negara asalnya. "Encik Matthew," sapa seorang wanita dengan lohat Inggris yang jelas sebelum menundukkan sedikit kepalanya sebagai tanda hormat. "Kami akan menjaga anda sepanjang proses ini. Jangan risau tentang apa-apa." Matthew hanya mampu mengangguk, terkelu. Dia tidak pernah tahu bahawa permulaan sebuah rawatan perubatan boleh dimulakan dengan senyuman, bukannya invoice. Beg galas yang dibawanya terasa lebih ringan, serta-merta bukan kerana isinya berkurangan, tetapi kerana beban di hatinya mula terangkat tanpa disedari. Dalam perjalanan ke hospital, van berhawa dingin itu terasa tenang. Alunan muzik instrumental Melayu yang lembut berkumandang perlahan. Matthew memandang keluar tingkap. Bangunan lama bersebelahan dengan pencakar langit moden, kanak-kanak sekolah beruniform, peniaga di tepi jalan, dan kubah masjid yang kelihatan di celah-celah bangunan. Tiada apa yang kelihatan mewah, seperti yang biasa dilihatnya dalam iklan sistem kesihatan di Amerika, tetapi semuanya terasa begitu nyata dan ikhlas. Sebelum tiba di hospital, Matthew membuka telefon bimbitnya dan membaca semula mesej yang baru diterima. Mesej terbaru dari hospital itu baru sahaja masuk sejam sebelum pesawatnya mendarat. "Bilik anda sudah sedia, Encik Matthew.
Kami telah menyediakan sesuatu yang kecil tetapi penting untuk Anda di dalam bilik. Dia mengerutkan dahi. Sesuatu yang penting untuknya, dia tidak memberitahu sesiapa pun apa yang paling disayanginya. Dia tidak pernah menuliskannya dalam email. Tetapi, apa yang dilihatnya ketika membuka pintu bilik wadnya beberapa menit kemudian membuatnya berdiri kaku, sehingga dia hampir terlupa bahawa dia datang ke situ untuk menjalani pembedahan. Hospital pertama di Malaysia itu membuatnya terdiam selama 3 menit. Matthew melangkah keluar dari van. Matanya meliar memandang bangunan kaca yang tinggi berdiri megah di tengah-tengah Kuala Lumpur. Tiada bunyi siren, tiada orang yang tergesa-gesa seperti di hospital-hospital di LA. Hanya bunyi air pancut yang menenangkan di hadapan bangunan dan haruman bunga segar dari lobi. Ini macam hotel, bisiknya dalam hati. Seorang kaki tangan wanita dari Jabatan Antarabangsa membawanya melepasi kaunter kayu berwarna cerah. Tiada barisan menunggu, tiada nama pesakit yang dilaungkan. Hanya seorang lelaki muda berpakaian sut menunduk hormat sambil menghulurkan segelas minuman sejuk di atas dulang. Selamat datang ke Pusat Jantung Antarabangsa Kuala Lumpur, Encik Jones. Dia menyambut gelas itu dalam diam, masih tidak pasti sama ada semua ini benar-benar terjadi. Kaki tangan itu membawanya menaiki lift sambil memaklumkan, bilik Anda terletak di tingkat khas untuk pesakit antarabangsa. Kami juga menyediakan jurubahasa pribadi untuk Anda. Pintu lift terbuka. Matthew mengikutinya dalam diam, sehingga tiba di hadapan bilik bernombor B1187. Apabila pintu dibuka, dia tergamam. Di dalam bilik itu, cahaya semula jadi menembusi langsir berwarna krim. Katil pesakit automatik diletakkan di tepi tingkap, tetapi ia kelihatan tidak ubah seperti katil di sebuah hotel mewah. Terdapat sofa, televisyen skrin besar, meja tulis, dan lukisan bunga raya yang tergantung di dinding. Semuanya terasa begitu selesa, tenang, dan berperi kemanusiaan. Tetapi apa yang membuatnya berdiri kaku selama lebih 3 menit adalah sesuatu yang diletakkan di atas meja di sisi katil. Sebuah buku nipis dengan kulit berwarna biru buku yang sama yang dibawanya di dalam beg galas. Tajuknya, A Father's Heart. Dia perlahan-lahan mendekatinya. Ia bukan naskah miliknya, tetapi sebuah edisi terjemahan dalam bahasa Melayu hati. Seorang ayah diletakkan bersebelahan sekuntum bunga kecil dan sekeping kad. Kami menemui tajuk ini dalam borang ketibaan Anda. Semoga ia dapat memberikan sedikit ketenangan. Jabatan Pesakit Antarabangsa. Dia menundukkan kepalanya perlahan-lahan, tangannya sedikit menggeletar. Jantung yang sedang menunggu untuk dibedah itu berdegup kencang dengan cara yang belum pernah dirasainya sebelum ini. Di Amerika, dia berasa seperti nombor cash. Di sini, dia berasa seperti seorang manusia. Belum sempat dia menenangkan diri, kedengaran ketukan lembut di pintu. Pintu dibuka perlahan. Seorang lelaki pertengahan umur berjubah putih melangkah masuk. Bukan kaki tangan, tetapi doktor yang akan merawatnya. Doktor itu tersenyum dan mengucapkan ayat pertamanya dengan nada yang mesra. Selamat datang, Encik Matthew. Sebelum pembedahan, saya mahu kita berkenalan dahulu sebagai seorang manusia, bukan sekadar pesakit dan doktor. Matthew memandang doktor itu dengan pandangan yang sudah berubah sepenuhnya. Dia masih belum tahu bahawa apa yang akan dilakukan oleh doktor ini akan mengubah memorinya tentang sistem kesihatan untuk selama-lamanya. Encik Matthew, sebelum kita bercakap tentang pelan rawatan, boleh saya tanya sesuatu yang pribadi? Matthew mengangkat keningnya. Sepanjang hidupnya, belum pernah ada doktor yang meminta izin untuk berbual sebelum memulakan pemeriksaan. Lelaki berjubah putih di hadapannya ialah Dr. Ismail Rahman, Ketua Jabatan Kardiologi di hospital itu. Beliau merupakan lulusan perubatan dari Universiti Tempatan, melanjutkan pengkhususan jantung di United Kingdom, dan pernah menjalankan penyelidikan bersama pusat-pusat jantung terkemuka di Boston selama beberapa tahun. Namun, dia duduk di atas sofa, bukan di kerusi doktor. Tiada fail, tiada stetoskop, hanya senyuman dan pandangan mata yang lembut, sesuatu yang asing bagi Matthew. Apa yang paling Anda takuti tentang pembedahan ini? Soalan itu membuatkan Matthew terdiam. Sejak saat dia mengetahui dia perlu dibedah, tiada siapa yang pernah bertanya soalan itu, termasuk dirinya sendiri. Dia duduk kaku, tangannya menggenggam lutut sebelum perlahan-lahan berkata,
Saya takut saya tak berpeluang untuk beritahu ibu saya yang saya tak menyesal datang ke Malaysia. Dr. Ismail mengangguk perlahan. Tiada kata-kata seperti jangan takut atau pujukan ringkas. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah buku nota, membuka halaman kosong dan memberikannya kepada Matthew bersama sebatang pen. Tuliskan apa yang Anda nak sampaikan kepada ibu Anda. Mana tahu suatu hari nanti Anda terlupa untuk mengucapkannya. Matthew merasakan seolah-olah dia tidak berada di hospital, tetapi di sebuah tempat yang selamat. Doktor, Anda tak tanya pun tentang insurans atau kos rawatan saya. Dr. Ismail tertawa kecil. Kalau saya tanya sekarang pun, ketakutan awak takkan hilang kan? Saya lebih berminat untuk tahu sama ada hati awak sudah bersedia, bukan berapa berat dompet awak. Kata-kata itu seolah-olah ada tangan yang menepuk bahunya perlahan, melepaskan segala tekanan yang dipikulnya selama berbulan-bulan. Dia teringat bagaimana di Amerika, dia perlu menjawab soalan daripada 3 syarikat insurans berbeza sebelum Dr. Sudi memeriksanya. Dia perlu menandatangani borang persetujuan pembayaran sebelum dibenarkan bernafas di bilik kecemasan. Tetapi di sini, doktornya bertanya tentang kesediaan hatinya sebelum membedah jantungnya. Sepanjang perbualan mereka, Dr. Ismail menerangkan dengan tenang tentang pelan pembedahan, prosedur, risiko, dan proses pemulihan. Dia menggunakan bahasa yang mudah, tanpa istilah perubatan yang rumit, dan sentiasa memandang mata Matthew. Anda berhak untuk berasa takut, tapi saya cuma minta Anda percaya yang kami akan sentiasa bersama Anda sehingga hari Anda sembuh. Sebelum bangun, doktor itu meletakkan tangannya di bahu Matthew, seperti seorang bapa yang memberi semangat kepada anaknya. Matthew mengangguk, air matanya berlinangan tanpa disedari. Dia tidak pernah tahu bahawa ketakutan boleh diredakan hanya dengan seseorang yang sudi mendengar. Dan dia masih belum tahu bahawa malam sebelum pembedahannya akan menjadi malam yang mengubah pandangannya terhadap kehidupan untuk selamanya. Alunan muzik yang menenangkan dari pembesar suara di kepala katil bergema sepanjang malam sebelum hari pembedahan. Matthew merenung siling dalam diam, tangannya masih memegang buku nota yang diberikan oleh dokternya. Dia sudah selesai menulis mesej untuk ibunya, tetapi masih belum berani menutupnya. Di kepalanya, bercampur baur antara rasa takut, harapan, dan ketidakpercayaan bahawa semua ini sedang berlaku. Negara mana di dunia ini yang menawarkan pembedahan jantung dengan harga sebegini? Dia masih tidak percaya 100%, walaupun sudah melihat sebut harganya dengan mata sendiri. Atau mungkin selepas pembedahan, akan ada bil tambahan, atau aku akan di-charge untuk peralatan khas tanpa diberitahu. Suara di kepalanya memberi amaran. Tidak lama kemudian, dia dibawa masuk ke bilik bedah. Seorang jururawat memapahnya dengan lemah lembut. Dr. Ismail mengangguk sambil berkata, kami akan menjaga jantung Anda seperti kami menjaga jantung ahli keluarga kami sendiri. Bunyi jam berdetik perlahan. Tirai bilik bedah ditutup dan kesedaran Matthew perlahan-lahan hilang di bawah pengaruh ubat bius. Beberapa jam kemudian, cahaya lampu berwarna jingga di bilik pemulihan adalah perkara pertama yang dilihatnya. Terdapat tiup IV di lengannya. Jantungnya masih berdegup, tetapi lebih perlahan dan stabil. Dia selamat. Encik Matthew, boleh dengar saya? Suara Dr. Ismail kedengaran di sebelahnya. Dia mengangguk perlahan, air mata mengalir tanpa disedari. Doktor itu tersenyum. Pembedahan berjaya. Tiada sebarang komplikasi. Semuanya berjalan lancar. Keesokan harinya, Matthew sudah boleh cuba untuk bangun. Jururawat menukar balutan lukanya dengan cermat sambil berbual dalam bahasa Inggris yang fasih, bertanya khabar seperti seorang ahli keluarga. Sarapan pagi dihidangkan di atas dulang kayu, yang cantik semangkuk bubur ayam panas bersama buah-buahan yang dipotong kemas. Inikah yang dipanggil pemulihan di hospital? Tetapi apa yang paling mengejutkannya, bukanlah parut pembedahan atau keadaan fizikalnya yang lebih baik daripada jangkaan, tetapi bil rawatan pasca pembedahan yang diserahkan di dalam sampul surat kemas oleh kaki tangan Jabatan Antarabangsa. Dia membukanya perlahan-lahan, jantungnya berdebar. Mungkin aku terlalu optimistik, mesti ada charge tambahan. Dia menggerakkan matanya ke jumlah akhir, membacanya 2 kali. Kemudian, dia mengangkat mukanya perlahan-lahan, seolah-olah dunia berhenti berputar. Jumlah akhir,
RM36,500 kira-kira, 7,700 USD, termasuk caj bilik, jururawat, doktor, ubat-ubatan, bilik bedah, peralatan, dan juga perkhidmatan khas untuk pesakit antarabangsa. Jumlahnya lebih rendah daripada kos sekali imbasan MREDL. Ia lebih rendah daripada premium insurans tahunannya yang tidak pernah membantunya. Dia tertawa kecil, air matanya mengalir lagi dalam diam. Tetapi kali ini, bukan kerana takut, tetapi kerana lega. Tiada siapa yang pernah memberitahunya bahawa perkara yang disangkanya paling mahal dalam hidup mungkin sebenarnya tidak mahal sama sekali jika orang di dalam sistem itu masih menghargai nilai kemanusiaan. Matthew meneruskan pemulihannya di hospital selama 4 hari lagi. Tiada caj tersembunyi, tiada bil tambahan. Hanya senyuman daripada semua orang di bangunan itu. Pada hari dia berjaya berjalan sendiri, tepukan gemuruh yang lembut kedengaran dari pasukan jururawat di hadapan biliknya. Dia telah sembuh bukan sahaja fizikalnya, tetapi juga hatinya. Namun dia masih belum sedar bahawa pengalamannya ini akan menjadi satu gelombang perubahan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Bilik pemulihan Matthew terasa begitu tenang. Cahaya matahari pagi menembusi langsir berwarna krim dan haruman bunga segar masih terasa di udara. Tetapi apa yang berubah dari hari pertama adalah hatinya. Jantung yang baru sahaja dibedah itu kini berdegup dengan stabil dan tenang, paling tenang dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Aku lupa yang aku sedang sakit, bisiknya kepada cermin. Pagi itu, seorang jururawat masuk untuk menukar balutan lukanya dengan senyuman yang sudah menjadi kebiasaan bagi Matthew. Dia tidak tergesa-gesa, tidak melayannya seperti satu lagi kes untuk diselesaikan. Encik Matthew nak keluar berjalan-jalan. Di tingkat bawah ada taman kecil. Dia teragak-agak pada mulanya, tetapi apabila tiba di tingkat bawah, Matthew terpegun. Taman kecil di hadapan bangunan itu dipenuhi dengan kehijauan, bunyi air mengalir dari kolam kecil, dan kicauan burung-burung. Bangku-bangku kayu disusun di sepanjang laluan pejalan kaki yang diperbuat daripada batu semula jadi. Kelihatan pesakit-pesakit antarabangsa lain sedang membaca buku, berbual dengan ahli keluarga atau sekadar menikmati teh. Tempat ini tidak kelihatan seperti hospital. Ia lebih menyerupai sebuah pusat penyembuhan. Patutlah orang sanggup terbang dari seberang dunia untuk datang ke sini, fikirnya. Sepanjang minggu itu, Matthew menghabiskan masanya berlatih berjalan dan menjalani fisioterapi bersama ahli terapi yang fasih berbahasa Inggris. Setiap aktiviti dipenuhi dengan senyuman dan kata-kata semangat seperti, "Tak apa, encik. Boleh cuba lagi." Dia mula mencuba makanan tempatan dalam hidangan kecil, menyukai nasi goreng ayam, dan jatuh cinta pada kuih-muih tempatan tanpa disedarinya. Suatu hari, seorang kanak-kanak tempatan yang menemani ibunya, yang juga seorang pesakit, datang kepadanya. Kanak-kanak itu menunduk hormat sambil tersenyum lebar. "Uncle, cepat sembuh ya." Matthew tertawa. Tiada kanak-kanak di Amerika yang pernah berkata begitu kepadanya. Dia mula membuat panggilan video kepada ibunya dari bilik wadnya, menunjukkan biliknya, taman, dan makanan yang dihidangkan. Ibunya terdiam lama sebelum berkata perlahan, "Ibu tak pernah nampak kamu senyum macam ni sejak ayah meninggal." Matthew menelan air liur, bukan kerana sakit pada lukanya, tetapi kerana sesuatu di dalam hatinya sedang dirawat sedikit demi sedikit. Pada hari ke-6 selepas pembedahan, jururawat memberitahunya bahawa dia boleh keluar dari hospital dalam masa 48 jam. Dia diberi pilihan sama ada untuk mendaftar masuk ke hotel pemulihan yang diuruskan oleh hospital, tapi jika encik nak tinggal lebih lama, "Kami amat berbesar hati," kata jururawat itu. Matthew terdiam. Bukan kerana dia masih sakit, tetapi kerana dia belum mahu pulang. Lelaki yang terbang merentasi dunia dengan ketakutan dan putus asa itu kini merasakan hospital ini seperti rumah keduanya. Tetapi dia masih belum tahu bahawa perasaan yang sama sedang dialami oleh ratusan orang lain dari seluruh dunia dan suara mereka akan mula bergema serentak. Pada hari ke-7 pemulihannya, Matthew terjaga kerana terdengar suara tawa dari bilik sebelah. Dia berjalan keluar ke ruang istirahat di tingkat pesakit antarabangsa. Sebuah meja bulat yang boleh memuatkan 6 orang telah dipenuhi oleh pesakit dari seluruh dunia. Seorang lelaki Perancis berusia 60-an, seorang wanita dari Dubai,
Seorang lelaki Jepun bersama istrinya dan beberapa orang lagi dengan loghat yang berbeza tetapi nada suara yang sama. Malaysia buat saya rasa dihargai walaupun saya sakit. Matthew duduk bersama mereka dengan senyuman kekok. Seorang wanita dari Afrika Selatan bercerita bahawa dia pernah menjalani pembedahan tiroid DAS dengan kos lebih $80,000 dan terpaksa menunggu giliran selama 5 bulan. Tapi di sini, saya uruskan semuanya melalui email dan dalam masa 2 hari saya sudah dapat berjumpa doktor. Lelaki Jepun itu menambah, hospital di Tokyo memang canggih, tapi di sini lebih mesra. Saya rasa ia lebih kepada soal hati, bukan teknologi. Seorang lelaki Jerman pula berkata, dulu saya tertanya-tanya kenapa semakin ramai orang Eropah terbang ke Malaysia untuk rawatan. Hari ini, saya dah tak ragu-ragu lagi. Matthew mendengar setiap perkataan dengan perasaan yang aneh. Dia bukan satu-satunya yang pernah berasa putus asa dengan sistem di negaranya. Bukan dia seorang sahaja yang pernah terfikir bahawa tanpa wang, tiada hak untuk sembuh. Dan bukan dia seorang sahaja yang menemui cahaya di sini, di negara yang tidak pernah terlintas di fikirannya. Selepas perbualan itu, dia dijemput untuk menyertai kumpulan WhatsApp pesakit antarabangsa. Kumpulan itu berkongsi pengalaman, memberi ulasan tentang hospital, dan memberi nasihat tentang visa dan penginapan. Sistem kesihatan yang baik sepatutnya menjadi hak, bukan sesuatu yang perlu diharap seperti memenangi loteri. Ayat daripada seorang lelaki Australia dalam kumpulan itu membuatkan Matthew terdiam. Dia pernah berasa bersalah kerana terpaksa terbang ke negara lain untuk rawatan, tetapi hari ini dia sedar ia bukan satu kesalahan. Ia adalah pilihan untuk terus hidup. Malam itu, Matthew menulis satu catatan ringkas di Facebook-nya. Saya baru sahaja menjalani pembedahan jantung di Malaysia dengan kos yang kurang daripada harga menukar minyak brek kereta di Amerika sebanyak 10 kali. Dan, apa yang saya dapat lebih daripada tubuh yang sihat adalah kepercayaan saya terhadap belas kasihan sesama manusia. Dia tidak tahu bahawa catatan itu akan dikongsi ribuan kali dan menjadi permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Suara kecil dari sebuah bilik wat di Kuala Lumpur mula bergema sehingga negara asalnya sendiri mula mendengarnya. Matthew tidak pernah menyangka bahawa catatannya yang ringkas, dengan sekeping gambar dia tersenyum di hadapan bangunan hospital di Kuala Lumpur berserta kapsion, "Selamat dan masih ada duit untuk pulang," akan menjadi tular dalam masa 72 jam. Catatan itu dikongsi lebih 10,000 kali. Komen mencurah-curah dari seluruh pelusuk Amerika Syarikat. Betul ke ni? Saya baru bayar Kamasandru 20,000 untuk pembedahan di Boston. Kalau ini benar, negara kita patut berasa malu. Beberapa hari kemudian, portal berita kesihatan dalam talian mula mengangkat ceritanya dengan tajuk utama dari L.A.K.L. warga Amerika. Melarikan diri dari sistem kesihatan sendiri dan penjagaan kesihatan Malaysia lebih murah, selamat dan berperi kemanusiaan. Nama Matthew Jones menjadi kajian kes dalam beberapa artikel. Dia dijemput untuk ditemu bual dalam sebuah podcast dan salah satu program berita pagi, Good Morning America, memulakan segmen mereka dengan soalan, "Apa yang akan anda lakukan jika anda tahu anda boleh menyelamatkan nyawa anda dengan harga yang lebih murah daripada membeli sebuah kereta terpakai?" Matthew tidak pernah merancang untuk menjadi suara sesiapa. Tetapi, apabila suaranya didengari, dia tahu dia perlu bercakap dengan jelas. Malaysia bukan sahaja merawat jantung saya dari segi perubatan. Mereka merawat kepercayaan saya terhadap kemanusiaan yang telah hilang, terutamanya dalam sistem yang sepatutnya membantu orang ramai. Kata-katanya menjadi klip pendek di TikTok dan mendapat lebih 2 juta tontonan dalam masa 2 hari. Di sebalik pujian yang diterima, suara-suara yang mempertahankan sistem sedia ada turut kedengaran. Jurucakap Persatuan Hospital Amerika mengeluarkan kenyataan balas, menyatakan bahawa rawatan di negara membangun mungkin mempunyai risiko tersembunyi. Namun, di sebalik kenyataan itu, angka-angka mendedahkan kebenaran. Dalam tempoh 6 bulan, carian untuk Malaysia Medical Tourism dan Surgery in Kuala Lumpur di Google Trends dari Amerika Syarikat meningkat lebih 320%. Sebuah artikel di Forbes menulis, "Pelancongan perubatan bukan lagi tren untuk pesara, tetapi ia sedang menjadi jalan keluar untuk golongan pekerja Amerika
yang mahu terus hidup. Matthew kembali ke Amerika beberapa hari kemudian dengan tubuh yang sihat dan beg yang penuh dengan ubat-ubatan, film X-ray, dan surat ringkasan rawatan dalam bahasa Inggris yang sistematik. Tetapi apa yang paling penting, dia kembali dengan satu persoalan yang mula tersebar ke seluruh negaranya. Kenapa sebuah negara yang kita anggap kurang membangun mampu memberikan rawatan yang lebih berperi kemanusiaan daripada kita? Dan dia masih belum tahu bahawa namanya akan disebut sekali lagi di tempat yang tidak pernah dijangkakannya. Matthew Jones berjalan di sepanjang tebing sungai di tengah-tengah Kuala Lumpur, angin sepoi-sepoi bahasa meniup wajahnya. Sebelah tangannya memegang secawan kopi ais dari sebuah warung di tepi jalan. Di dalam poketnya, tersimpan buku nota yang sama sejak hari pertama dia tiba di Malaysia. Di halaman terakhir buku itu, dia baru sahaja menulis baris baru. Aku tidak mahu kembali menjadi diriku yang lama di Amerika. Beberapa hari selepas keluar dari hospital, tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah keadaan mentalnya ia pulih lebih pantas lagi. Daripada tergesa-gesa pulang, Matthew memilih untuk tinggal di Malaysia selama 30 hari lagi untuk memulihkan tubuh dan menenangkan jiwanya. Dalam tempo itu, dia berjalan-jalan di pasar malam bersama jururawat yang sudah dianggapnya sebagai kawan, makan tengah hari bersama pemandu teksi yang enggan menerima bayaran, dan mengunjungi masjid hanya kerana seorang peniaga di tepi jalan berkata, "Pergilah solat, bang. Nanti hati rasa tenang sikit." Hati tenang. Perkataan itu berlega di kepalanya selama beberapa hari. Ia bukan sekadar sembuh dari penyakit, tetapi perasaan selamat di tempat di mana anda tidak mengenali sesiapa. Dia teringat kehidupannya di L.A. Bilik kecemasan yang bising dan dingin, hospital yang penuh dengan borang dan bil, dan kehidupan yang terpaksa dirancang agar tidak jatuh sakit kerana kos rawatan yang terlalu tinggi. Di sana, aku bernafas dengan ketakutan. Di sini, aku bernafas dengan harapan. Dia mula mencari maklumat tentang visa, menghubungi hospital untuk pemeriksaan kesihatan jangka panjang, dan berbincang dengan agensi mengenai peluang pekerjaan jangka pendek untuk warga asing di Malaysia. Pada suatu malam, dia menelefon ibunya dengan suara yang paling yakin dalam beberapa tahun. "Ibu, saya akan tinggal di sini lebih lama daripada yang dirancang. Bukan sebab saya belum sembuh, tetapi sebab saya mahu sembuh sepenuhnya." Ibunya terdiam seketika sebelum menjawab. Kalau tempat itu boleh buat anak ibu senyum macam yang ibu nampak hari ini, ibu takkan halang. Malam itu, Matthew tidur dengan lena. Nafasnya teratur, dan jantungnya yang pernah lemah kini berdegup dengan kental. Dia mula berkongsi kisahnya melalui sebuah blog peribadi, menceritakan setiap langkah perjalanannya dari sudut pandang orang biasa, dari saat menempah tiket penerbangan hingga hari dia tersenyum di cermin tanpa rasa takut akan kematian lagi. Dia tidak tahu bahawa blognya akan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa atau akan ada ribuan orang yang berkongsi pengalaman yang sama. Apa yang dia tahu, ketenangan hati bukanlah satu kemewahan dan orang biasa berhak mendapatkannya seperti mereka berhak mendapat udara untuk bernafas. Matthew baru sedar bahawa Malaysia bukan sahaja tempat untuk merawat penyakit, tetapi tempat di mana dia merawat kembali kemanusiaannya. Kesimpulan, negara yang bukan sekadar merawat penyakit tetapi merawat kepercayaan. Beberapa bulan berlalu dan Matthew Jones masih berada di Malaysia. Dia tidak lagi tinggal di hospital. Luka pembedahannya telah sembuh sepenuhnya. Tetapi apa yang terus dijaganya adalah satu perasaan yang tidak mahu dilepaskannya. Setiap pagi, dia menghirup kopi sambil berjalan di sekitar kawasan perumahannya, menyapa penduduk tempatan yang tersenyum kepadanya tanpa perlu mengetahui namanya. Setiap petang, dia mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di sebuah pusat komuniti berdekatan bukan kerana dibayar, tetapi kerana diminta untuk membantu. "Aku berasa hidup di negara yang tidak pernah terlintas di fikiranku untuk kunjungi," tulisnya dalam satu entry blog yang menjadi tular sekali lagi. Malaysia bukanlah negara yang sempurna. Tetapi di sini ada sesuatu yang telah dilupakan oleh negara-negara kaya. Di sini, mereka merawat anda sebelum bertanya sama ada anda punya wang. Di sini, mereka tersenyum kepada anda walaupun anda tiada apa-apa untuk dibalas. Dan di sini, mereka mengajar saya bahawa kepercayaan terhadap sesama manusia masih belum mati.
Kisah Matthew dijemput untuk dikongsikan di sebuah persidangan perubatan antarabangsa. Doktor dari pelbagai negara mula menunjukkan minat terhadap model hospital di Malaysia. Matthew bukan lagi sekadar seorang pesakit, tetapi suara yang ingin didengari oleh dunia. Suatu hari, dia menerima email daripada seorang pelajar perubatan dari New York yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Kisah Anda mengubah fikiran saya. Saya mahu menjadi dokter yang merawat manusia terlebih dahulu, bukan dokumen, sama seperti dokter yang Anda temui di Kuala Lumpur. Matthew terharu. Dia tidak pernah menyangka bahawa kisahnya boleh membawa impak sejauh itu. Dia tidak pulang ke Amerika bukan kerana takut, tetapi kerana dia telah menemui sebuah rumah baru yang membuatkan hatinya berdegup dengan penuh kepercayaan sekali lagi. Malaysia bukan sahaja negara tempat dia dirawat, tetapi negara yang merawat sesuatu di dalam dirinya yang tidak mampu dirawat oleh tanah airnya sendiri. Dalam dunia di mana teknologi perubatan semakin maju, Matthew belajar bahawa teknologi mungkin boleh menyelamatkan nyawa, tetapi belas kasihan mampu menyembuhkan jiwa. Dan Malaysia bukan sahaja mempunyai doktor yang hebat, tetapi kemanusiaan yang tersembunyi dalam setiap rawatannya. Itulah erti kepercayaan yang tidak pernah disangkanya akan ditemui semula.